Ya, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat pagi kita ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Jadi hari ini kita bawakan satu topik kepada anda semua, iaitu apakah itu keadilan dan kepentingannya terhadap diri dan masyarakat. Dan keduanya adalah apakah kesan-kesan kalau kita tidak mengamalkan budi bicara dan adab ketika berbahasa. Okey, jadi sebelum kita mulakan, saya tanya pendapat sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin mengupaskan, mendefinisikan apakah itu keadilan. Okay, first thing first adalah keadilan itu adalah sebenarnya satu benda yang melibatkan dua aspek, which is first adalah perbuatan and sifat yang kena ada dalam diri kita, termasuklah dalam diri kita berkawan dengan semua orang. Okay, and then kita juga sebenarnya boleh membawa perbezaan yang sangat ketara dalam kehidupan kita sekiranya kita ada sifat keadilan dalam diri masing-masing. Sebab apa? Sebab keadilan ni actually ada satu elemen yang jelas untuk bezakan adakah masyarakat itu bertamadun ataupun tidak. Jadi kenapa kita perlu adanya keadilan? First thing first adalah sebab kita untuk hidup secara bertamadun. So kita tahu budi bicara dan juga common sense dalam kehidupan seharian kita. Okay? Sebab apa? First thing first kita perlu adakan pilihan dalam politik, menjatuhkan hukuman dan juga memberikan pembahagian pembendaharaan negara. Dan tak akan ada berlaku corruption. Okay. After kita buat benda ni, nanti by the end kita akan dapat satu masyarakat yang hidup yang tidak mengamalkan asabiah di antara satu sama lain. And then kita akan teruskan with the second one. Apa kesan kalau kita ni hidup tak mengamalkan adab dalam percakapan? Pertamanya sekali adalah menimbulkan perselisihan faham di antara satu sama lain. Bila berlakunya perselisihan faham di antara satu sama lain ni, mulalah kita cakap belakang orang, kita akan cakap lain-lain. Okay, and then berlakulah perselisihan faham di antara satu sama lain. End up sebuah negara yang utuh pun, kalau disebabkan adab kita bercakap dengan orang lain ni tak kena, maka runtuhlah. Tak kira lah persahabatan, rumah tangga maupun pentadbiran sesebuah negara. So, next kita akan teruskan dengan the next speaker. Kita akan jemput saudara Wan Muhammad Amirul Amin untuk kongsikan pendapat beliau mengenai dua topik yang kita bincangkan hari ini. Persilakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Aiman Farhan. Okay, saya akan bacakan satu petikan daripada surah Al-Ma'idah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yahrimanakum shananu qaumin 'alal alla ta'dilu 'indilu wal aqrabu littaqwa wattaqullaha innahu khabirun bima ta'malun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan seperti itu maksud dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu daripada melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ayat 90. Menegakkan keadilan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, bukan sahaja oleh hakim di pengadilan, polisi, jaksa ataupun di pejabat negara. Paling tidak kita bisa dengan selalu berkata benar, memberitakan atau memberikan keterangan dan kesaksian yang benar dalam satu perkara. Jangan kerana benci atau terlalu senang dengan seseorang kita berlaku tidak jujur, berkata tidak benar dan berlaku tidak adil, apalagi menjadi saksi di pengadilan untuk satu perkara yang dilakukan di bawah sumpah demi Allah. Sungguh besar dosanya jika memberikan keterangan yang tidak benar. Okey, untuk soalan yang kedua ialah berkenaan dengan berbudi bahasa. Yang pertama saya ingin menerangkan tentang lebih kepada aspek pelajar dan perguruan, iaitu ialah yang pertama memberi salam. Kita yang tahu apabila kita masuk kelas, kita sebenarnya akan memberikan salam kepada guru kita, yang di mana ia adalah menunjukkan sikap menghormati mereka kerana mereka merupakan insan yang memberi ilmu kepada kita. Yang kedua, elakkan berbual-bual semasa guru sedang mengajar di hadapan dan memantah mereka. Adab guru ini amatlah penting pada kita kerana menunjukkan kita menghormati guru yang sedang mengajar kita. Bahkan siapa pun yang sedang bercakap di hadapan kita, ini agak tidak sopan apabila kita berbual di belakang. Malahan ianya boleh dikatakan sikap yang kurang ajar.
Sebagai contoh, Nabi Musa AS semasa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir AS, dia sangat sabar dan tidak membantah apa saja perintah daripada Nabi Khidir AS. Ini ditekan di surah Al-Kahfi ayat ke-69. Walaupun beliau baginda merupakan seorang Nabi, tapi dia menuntut ilmu, dia merendahkan dirinya di hadapan insan yang memberinya ilmu, iaitu Nabi Khidir AS. So kita sebagai pelajar tak bolehlah nak mengurangkan sikap menghormati kepada guru kita. Itu saja dari saya. Saya akan serahkan kepada Nur Syazwani untuk yang seterusnya. Terima kasih. Saya Nur Syazwani binti Muhammad Khairi Azhar. Pada pandangan saya, bagi soalan nombor 1, Islam menyuruh kita berlaku adil dalam semua perkara kerana nilai utama kemanusiaan yang dibawa Islam adalah nilai keadilan. Hal ini dikatakan demikian kerana sifat keadilan menjadikan sebagai pengukuh kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kesan adil kepada diri sendiri. Pertama, senang memaafkan kepada manusia jika berbuat salah, senang menerima teguran dan hati yang terbuka, mempunyai hidup yang aman dan harmoni. Kesan adil kepada masyarakat pula ialah masyarakat tidak memberontak, masyarakat terasa tidak teraniaya dan merasa tidak dipinggir. Seterusnya, yang terakhir, merasa mendapat layanan yang sama rata. Pada pandangan saya, untuk soalan nombor 2 pula, kesan dan akibat daripada percakapan atau komunikasi yang tiada adab dan budi bahasa. Kesan kepada diri sendiri, yang pertama, tidak disukai serta dipandang serong, tidak mendapat ketenangan hidup, disemuh masyarakat, sukar mendapat pertolongan ketika dalam kesusahan. Kesan kepada masyarakat pula, berlaku perselisihan faham antara jiran tetangga, merosakkan perpaduan dan membangkitkan permusuhan dalam kalangan masyarakat, dan yang terakhir, menjejaskan keamanan dan keharmonian hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Wani atas penjelasan saudari tadi. Okay, merujuk kepada topik yang pertama, iaitu sebab kenapa Islam menyuruh kita berlaku adil dalam semua perkara. Sebab utama dia adalah dalam Al-Quran sendiri telah menegaskan betapa pentingnya adil itu dan betapa kedudukan adil itu sendiri amatlah tinggi, dan sehingga dia berada di langit yang merangkumi seluruh kejadian alam semesta. Okay, dan selain daripada itu juga dalam Al-Quran sendiri telah dinyatakan bahawa ia merupakan seruan utama untuk semua umat Islam. Untuk mereka ini perlulah bersifat adil sesama insan. Okay, apabila kita bersifat adil ni, kita sendiri dapat rasakan yang kehidupan kita sendiri akan diperkukuhkan, tidak kisahlah sama ada kepada individu itu sendiri ataupun kepada setiap kelompok masyarakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan apabila setiap individu itu ataupun masyarakat itu berlaku adil. Pertama sekali, kesan dia adalah kita dapat memberikan hak kepada orang yang selayaknya, dan secara tidak langsung kita dapat memberikan peluang kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sebagai contoh, sekiranya kalau kita lihat ada orang yang ditindas ataupun ada kumpulan minoriti yang didiskriminasi, kita sepatutnya membantu dan memberikan sokongan kepada mereka untuk mendapatkan keadilan yang sewajarnya lah kepada mereka. Sekiranya kita mengabaikan nilai-nilai keadilan ini, ianya ibarat kita ni mengabaikan nilai-nilai agama Islam sendiri yang telah dibawa oleh Rasulullah dan juga Rasul-Rasul sebelum baginda. Seterusnya, untuk topik yang kedua pula adalah kesan dan akibat daripada percakapan ataupun komunikasi yang tiada budi bahasa ataupun tiada adab. Okay, saya bercakap pada dua, iaitu kesan kepada diri kita dan yang kedua kesan kepada masyarakat. Kalau kita tengok dari segi kesan kepada diri kita, dia ibarat kita tidak reti berkomunikasi dengan baik dan juga kita juga tidak akan dihormati oleh orang sekeliling. Kerana bila kita sering bercakap kasar ataupun bertutur kata-kata makian, carut dan sebagainya, orang akan anggap kita ini seorang yang kurang ajar ataupun biadab. Jadi mereka akan mula menyisihkan kita ataupun mengulaukan kita, dan mereka juga menganggap kita ni ibarat orang yang tidak mempunyai pendidikan yang cukup daripada ibu bapa ataupun orang-orang dewasa lah. Dan kalau kita tengok dari segi kesan kepada masyarakat pula, kesan dia yang paling utama adalah kita boleh tengok akan ada jurang di antara golongan yang muda dan juga golongan yang tua.
Ini kerana ada sesetengah perkataan ataupun kita panggil slang yang digunakan oleh orang-orang muda ni, mereka menganggap perkataan itu adalah biasa. Tetapi kalau dari segi perspektif orang-orang tua ini, perkataan tersebut merupakan kurang ajar ataupun biadab. Jadi daripada situlah terhasilnya jurang antara golongan yang muda dan juga golongan yang tua. Dan selain daripada itu juga, kita mungkin bila kita bercakap kasar ataupun biadab ni, dia akan menyebabkan perbalahan ataupun pergaduhan dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau boleh kita perlulah elakkan daripada bercakap kata-kata yang kasar, dan tanggungjawab yang paling penting adalah kepada ibu bapa sendiri, perlulah terapkan nilai murni untuk anak-anak mereka itu bercakap kata-kata yang baik dan juga dengan penuh sopan. Jadi itu sahaja untuk ulasan saya untuk dua topik ini. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Khairul. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Alia Zulaika. Okey, seterusnya kita akan bincangkan pasal bersikap adil. Dan macam kita tahu, setiap manusia tu perlu bersikap adil. Kerana di sisi Allah SWT, kita tidak mengira agama, bangsa ataupun pangkat. Yang penting kita sesama manusia, kita perlu adil. So antara sebab-sebab yang kita perlulah adil sebagai contohnya, kita perlulah adil kepada masyarakat. Kerana setengah masyarakat tu mungkin mempunyai kekurangan dari segi harta, mungkin kekurangan dari segi kesihatan dan kuasa. Dan hal ini individu itu sendiri perlulah bersikap adil bagi membentuk keharmonian dan kemakmuran dalam masyarakat. So sebagai contoh, sebagai seorang pemimpin perlulah mengamalkan sifat yang adil. Sebagaimana kita tahu pada masa kini perbuatan ataupun budaya kroni itu dalam bidang pekerjaan sangat berleluasa. So menyebabkan masyarakat itu sendiri tertindas. So dengan sifat adil yang diamalkan oleh pemimpin yang baik tanpa mengamalkan budaya kroni, dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat serta meningkatkan kuasa beli masyarakat itu sendiri. Hal ini bukan sahaja membantu meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri, malahan dia akan meningkatkan ekonomi negara dari segi pembayaran cukai dan sebagainya. So seterusnya kita akan melihat kepada adil ini kepada seorang individu. So sebagai individu itu sendiri, sifat adil itu adalah amatlah penting supaya kita dapat menjaga kesihatan ataupun kesejahteraan diri kita. So sebagai manusia, kita pula bersikap adil. Tidak hanya adil kepada diri sendiri, tetapi kita pula adil kepada keluarga serta rakan-rakan. Hal ini kita dapat tahu, tanpa sifat adil, kita kan ada punyai masalah-masalah kesihatan yang memberi kesan kepada diri kita, tidak hanya pada luaran tapi dari segi dalaman. Sebagai contoh, kita pula bersikap adil kepada sahabat-sahabat kita ataupun rakan-rakan, kerana kita dalam bergaul, kita pula berkawan dengan semua orang tanpa mengenal dia punya kemampuan ataupun harta. Dan kita sebagai individu tu sendiri, kita pula berinteraksi dengan baik, mengambil berat antara satu sama lain tanpa melakukan perbuatan yang negatif lah. So perbuatan ini dapat membentuk diri kita menjadi budaya ataupun menjadi masyarakat yang sihat lah. So tanpa melakukan perkara-perkara yang tak baik ini, dia membentuk jati diri kita sendiri. Next, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan bercakap dengan adab dan sopan. Pada pendapat saya, setiap individu itu sendiri perlulah bercakap dengan adab yang sopan supaya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas. Sebagai seorang yang penyampai yang baik, perlulah bercakap dengan baik supaya informasi itu kita dapat diterima dan tidak disalahfaham oleh individu ataupun masyarakat. So budaya itu sendiri perlulah dititik beratkan dalam diri agar tidak berlakunya perpecahan ataupun pergaduhan ataupun kebalahan dalam diri masyarakat, yang kerana tanpa adab yang sopan itu sendiri, kita tak naklah berlakunya pergaduhan ataupun perbalahan sesama kita. Dan sebagai diri yang
sebagai diri yang baik ataupun mempunyai jati diri yang baik, kita perlulah mengamalkan budaya yang baik dalam diri kita dan mengelakkan daripada bercakap-cakap perkara yang boleh menyakitkan hati orang lain. Dan saya, itu sahaja daripada saya, dan seterusnya saya akan serahkan kepada penyampai yang seterusnya. Terima kasih kepada saudara Khairul Danish. Merujuk kepada soalan yang pertama itu, kenapa Islam menyuruh kita berlaku adil kepada semua perkara? Contohnya berlaku adil kepada diri sendiri. Berlaku adil kepada diri sendiri ni bererti menetapkan diri pada tempat yang baik dan serta tidak menuruti hawa nafsu yang dapat mencelakakan diri sendiri. Antaranya contohnya kita mesti bersikap adil kepada diri sendiri jika tidak seperti tidak bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Supaya kehidupan kita tidak terombang-ambing dan peluang untuk mendapat pekerjaan tu cerah. Seterusnya ialah kita kenalah bersikap adil terhadap diri sendiri atau dengan memberikan masa untuk tubuh badan kita. Contohnya macam kita tubuh badan kita mempunyai had yang tertentu. Contohnya badan kita perlukan masa untuk berehat. Antara berlaku adil lah antara contoh berlaku adil pada diri sendiri ialah seperti makan, mematuhi waktu makan supaya perut tak lapar dan tidak jatuh sakit. Kesan adil kepada masyarakat ialah keadilan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan cara orang yang bersalah ni akan mendapat hukuman dengan apa yang dilakukan olehnya. Contohnya, hukuman yang dilakukan bukanlah untuk menyiksa manusia, sebaliknya adalah untuk menegakkan keadilan, menjadi pengajaran kepada masyarakat dengan membela nasib mereka yang dianiaya atau ditindas. Akibatnya masyarakat tidak untuk membuat kesalahan kerana adanya undang-undang. Seterusnya adalah supaya mana-mana pihak tidak akan terasa tersisih daripada masyarakat. Berlaku adil kepada orang lain seperti memperlakukan orang lain dengan layak, dengan memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, serta tidak menyakiti atau orang lain. Sepertinya kemudahan yang diberikan kepada golongan kurang upaya. Seterusnya saya pergi ke soalan nombor 2. Kenapa kita kesan dan akibat daripada percakapan atau komunikasi yang dan budi bahasa kepada seseorang insan kepada insan yang lain serta masyarakatnya. Kesannya dia boleh menimbulkan fitnah. Akibat kita tak menjaga percakapan kita boleh mencetuskan fitnah. Lisan yang bercakap tentang aib dan keburukan orang lain boleh bertukar menjadi fitnah jika disebarkan dari mulut ke mulut dan tidak didatang dari sumber yang sahih. Seterusnya dia akan mempunyai ramai musuh. Akibat tidak menutup mulut juga akan mengundang ramai musuh dalam hidup. Melalui percakapan kita, kawan boleh bertukar menjadi musuh kerana lisan orang lain boleh terluka dan akhirnya menjadi marah kepada kita. Sekian daripada saya. Saya serahkan seterusnya kepada Nur Anis Fahana. Okey, untuk soalan pertama, kenapa Islam menyuruh untuk berlaku adil dalam semua perkara? Yang pertama sekali kepada diri sendiri agar kita tidak berlaku zalim kepada diri seperti membiarkan kejahilan terus wujud dalam diri tanpa membuat sebarang perubahan. Oleh itu, kita hendaklah menambah ilmu agama dalam diri agar tidak terjerumus dengan keburukan dan kesalahan. Selain daripada itu, kita hendaklah sentiasa membuat tindakan yang terbaik bila kita ingin
membuat keputusan ataupun membuat sesuatu perbuatan agar tindakan tersebut tidak datang kemudaratan yang tidak elok kepada diri kita sendiri. Kepada masyarakat pula, masyarakat sekarang banyak yang tidak adil, seperti masyarakat yang ada setengah pemilik rumah anak yatim yang menjadikan anak yatim sebagai peminta sedekah untuk mengawal keuntungan, tetapi keuntungan itu tidak dikongsi bersama dengan anak-anak tersebut sehingga dibiarkan mereka kelaparan dan tidak terurus. Selain daripada itu, dari segi dalam mahkamah, saksi sanggup untuk tidak bercakap benar demi uang yang ingin diperoleh oleh orang yang bersalah. Jadi hak untuk orang yang tidak bersalah tidak dapat dengan sempurna. Jadi dari situlah keadilan, kesan daripada sifat adil jika masyarakat tidak adil, kerana hak setengah orang tidak akan dapat dengan sempurna. Untuk soalan yang kedua, kesan daripada tidak menjaga adab dan budi bahasa ketika berkomunikasi. Yang pertama sekali, sukar untuk mendapatkan pertolongan sesiapa sahaja bila berlaku apa-apa masalah ataupun kecemasan, kerana bila kita tidak beradab, sesiapa sahaja tidak ingin untuk mendekati dan tidak lagi mempedulikan hal hidup kita. Selain daripada itu, kita akan dipinggirkan oleh masyarakat kerana masyarakat tersinggung dengan apa yang kita kata dan boleh menyebabkan perselisihan faham berlaku juga, yang menyebabkan silaturahim semakin renggang. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih saudari Anis Farhana, maafkan saya. Okay, terima kasih, and saya nak juga berterima kasih kepada semua kawan-kawan saya yang telah memberikan pandangan mereka sebentar tadi. Terima kasih. Sebelum saya mula berikan pendapat saya ingin kongsikan satu riwayat Nasa'i yang berbunyi ketika Bashir ibnu Sa'ad al-Ansari hendak mendapatkan persaksian Rasulullah SAW terhadap hibah atau pemberian tertentu, dia mengutamakan pemberian itu kepada sebahagian anak-anaknya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, adakah semua anak kamu berikan yang seumpama ini? Bashir menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, carilah penyaksian ke atas pemberian itu selain dari aku. Aku tidak akan membuat persaksian atas ketidakadilan. Ini menggambarkan keadilan harus diberikan kepada yang disayangi atau yang tidak disayangi supaya perasaan sayang seorang itu tidak bersungkul dengan kebatilan. Alangkah hebatnya perintah dan untuk membuat keadilan ini sehingga akan berlaku adil walaupun terhadap orang yang dimusuhi. Memberi keadilan itu bukan sahaja dari segi harta ataupun keuangan, malah kasih sayang juga harus diberikan dari segi keadilan. Sebagai contoh yang saya boleh berikan, antara kawan-kawan yang kita ada dekat ini, kalau kita membenci seseorang, ingin marahi seseorang ataupun memarahi seseorang, haruslah berjujur kepadanya dan beritahu dari secara lemah lembut, nescaya itu juga salah satu bentuk keadilan. Tak kira antara kawan maupun keluarga. Bagi topik yang kedua pula, iaitu dari segi berinteraksi, sikap kita dalam interaksi dan berkomunikasi jelas melambangkan peribadi. Ada kalanya kita tidak peduli perasaan orang lain apabila kita berkomunikasi, tidak kira secara berdepan ataupun di media sosial. Apabila komunikasi tidak berhemah, maafkan saya. Apabila komunikasi tidak berhemah ini terjadi, salah faham akan berlaku. Sekaligus boleh mengeruhkan hubungan sesama manusia. Tidak mustahil jika rasa sakit hati bersarang dalam jiwa mereka. Justru sangat penting membina hubungan baik dengan orang sekeliling, sama ada rakan sekerja, jiran, kawan-kawan, keluarga atau mana-mana yang sambungan supaya lebih harmoni dan ceria. Sebab inilah kenapa pada pendapat saya komunikasi dua hal itu penting, memberitahu secara jujurnya antara dua pihak yang berbeza, cakap secara terus terang agar tidak timbulnya amalan fitnah dan masalah-masalah yang berterusan, agar kita harmoni dan bahagia sentiasa. Terima kasih. Dan saya berikan kepada saudara Hafizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Adam dan Tuan Speaker Aiman Farhan bin Ahmad. Dan merujuk kepada persoalan tadi, saya akan pergi kepada maksud keadilan sendiri dahulu. Apa itu keadilan? Keadilan adalah merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai tiang kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat. Sehingga Al-Quran menjadikan keadilan di antara manusia itu sebagai hadaf risalah langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 25, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca, iaitu keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Okey, bagaimana keadilan itu kita lakukan kepada diri sendiri? Islam memerintahkan kepada seorang Muslim untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, iaitu dengan menyeimbangkan antara haknya dan hak Tuhannya dan hak-hak orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amru ketika mengurangi haknya sendiri, iaitu dengan terus-menerus puasa di siang hari dan solat di malam hari. Saya petik satu hadis riwayat muttafaqun alaih. Sesungguhnya untuk tubuhmu kamu punya hak, iaitu beristirahat, dan sesungguhnya bagi kedua matamu punya hak, dan kepada keluargamu kamu punya hak, dan untuk orang yang menziarahi kamu juga mempunyai hak. Hak di sini kita akan bincangkan tentang hak kita, bagaimana kita menguruskan diri kita sendiri. Pada pasca modernisasi ini, kita seringkali melihat bagaimana rakan-rakan kita, pekerja-pekerja semua bekerja dan mengencari wang untuk membina satu kehidupan yang sempurna, namun mereka mengabaikan hak pada diri sendiri, iaitu dari segi istirahat. Kadang kita nampak daripada pukul 8 pagi sampai 8 malam dia bekerja. Lepas 8 malam kemudian kadang dia buat part time untuk tambah lagi perbaik pulih ekonomi keluarga mereka, ekonomi diri sendiri. Itu merupakan orang cakap mengganggu hak diri sendiri, mengabaikan hak diri sendiri, di mana tubuh badan kita memerlukan istirahat yang cukup. Kita beristirahat bersama keluarga untuk mendapatkan keharmonian keluarga sendiri, dan kita memerlukan satu rehat yang mencukupi untuk menjaga tubuh badan kita sendiri. Okey, kemudian kita pergi kepada keadilan kepada masyarakat. Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia, iaitu keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dicintai dan keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dibenci, sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebatilan, dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil, iaitu insaf dan memberikan kebenaran kepada yang berhak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Surah ini dipetik daripada surah An-Nisa ayat 135. Di sini kita membincangkan bagaimana keadilan itu. Apabila kita mempunyai seorang yang kita cintai, kadang-kadang kita terlupa bahawa untuk kita kadang alpa bagaimana untuk kita mengadili sesuatu keadilan itu. Contohnya kita punya rakan yang kita kasih, yang kita sayang, membuat silap, tapi apabila kita memberikan justifikasi untuk kesalahan mereka, kita menjadi bias sehingga mereka terlepas daripada keadilan yang sepatutnya mereka dapat di dunia ini. Dan yang kedua, iaitu dari segi bila kita membenci seseorang itu, bila kita menjatuhi mereka dengan hukum, kita melebih-lebihkan hukum itu sebab kita mempunyai perasaan benci itu. Itu merupakan salah satu keadilan yang bukan memberi keadilan kepada masyarakat. Kemudian saya akan pergi kepada soalan 2, iaitu mengenai adab. Adab kita boleh kaitkan dengan moral. Betapa penting nilai-nilai akhlak dan pendidikan moral sehingga ia boleh menjadikan faktor penentu jatuh bangunnya sesuatu kaum, bangsa ataupun negara. Ia menjadi penentu hala tuju kemanusiaan sejagat dan memisahkan sifat-sifat kebinatangan
dari nilai kemanusiaan. Okey, saya petik kat sini daripada sebuah syair Arab berbunyi, sesuatu bangsa itu tetap hidup selama akhlaknya tetap baik. Bila akhlaknya sudah rosak, sirnalah bangsa itu. Sebagai rumusan kat sini, sama ada tahap moral atau akhlak tinggi maupun adab sopan yang baik, ini semua menggambarkan baik budi dan tinggi peribadi seseorang manusia. Ia perlu dipupuk melalui pendidikan, terutamanya dalam tahap awal kehidupan individu itu, dan manakah lagi tempat yang lebih baik sesuai disemai benih yang baik dari dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Akhir kata saya kata yang bahawa adab dan sopan santun itu merupakan satu tiang kepada kehidupan diri kita sendiri. Saya akhiri ucapan saya dengan terima kasih dan saya serahkan perbincangan ini kepada saudari Nur Fatihah binti Johari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya akan memberitahu apakah maksud adil itu sendiri. Adil ialah salah satu daripada sifat wajib bagi Allah SWT dan sifat ketuhanan yang maha suci daripada segala kekurangan, bahkan mustahil bagi Allah SWT untuk bersifat zalim. Malah keadilannya tiada bandingan dan tandingan. Maha adil ialah salah satu daripada nama-nama terbaik bagi Allah SWT. Jadi apakah sebab dan kesan kepada diri kita apabila kita berlaku adil dalam semua perkara? Berlaku adil kepada diri sendiri adalah modal hidup yang utama dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum baginda menjadi Nabi, Rasulullah SAW sudah berdagang dengan pamannya dan meraih untung. Jadi cara beliau berdagang menunjukkan bahawa beliau telah berlaku adil kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Jadi apa kesan yang kita dapat ialah kita dapat kepercayaan daripada orang sekeliling dan juga disayangi oleh masyarakat. Poin kedua adalah kepada masyarakat. Mengapa masyarakat perlu bersikap adil adalah masuk masyarakat itu sendiri merupakan kelompok manusia yang hidup bersama di suatu tempat dalam aturan tertentu. Jadinya amat penting bagi sebuah masyarakat untuk berlaku adil agar dapat memberi kesan yang positif dalam sistem pemerintahan sebuah negara. Dan kesannya ini dapat mengukuhkan persefahaman sekaligus dapat membendung masalah perpecahan dalam kalangan masyarakat. Bagi soalan kedua, kesan dan akibat bila tidak beradab dan berbudi bahasa dalam percakapan atau komunikasi antara hidup seorang insan terhadap insan yang lain adalah seorang individu akan dipandang rendah di masyarakat kerana dia dianggap tidak berakhlak dan ini akan menunjukkan sifat sebenar seseorang itu. Yang keduanya adalah hidup seorang insan terhadap masyarakat adalah apabila rakyat masyarakat itu sendiri tidak mempunyai adab dalam percakapan. Jadinya negara itu tidak akan maju kerana masyarakat tidak mempunyai akhlak yang baik dan juga ia akan dipandang rendah oleh negara yang lain. Dan kehidupan masyarakat akan menjadi huru-hara dan berpecah belah kerana percakapan yang tidak mempunyai adab. Terima kasih. Saya akan pass balik kepada Encik Aiman Farhan. Okey, baiklah, terima kasih semua. Terima kasih saudari Nur Fatihah atas perkongsian yang dikongsikan sebentar tadi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tadi jelaslah kan kita kata kira kita iaitu tentang keadilan dan juga adab dalam berbicara ni telah kita bincangkan secara mendalam, and hopefully segala perbincangan yang telah kita jalankan pada malam ini membuahkan pemikiran yang lebih bernas kepada kita semua secara khususnya dan dapat berkongsi manfaat ini kepada yang lain. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama untuk kita membincangkan topik diskusi kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan jumpa.